Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke episod yang ketiga. Dalam episod ini kita akan lihat ilustrasi kaedah perhitungan pendapatan negara. Untuk makluman semua, kalau mungkin anda terdengar bahawa kita menggunakan dua kaedah sahaja di Malaysia, mungkin ada sebahagian yang beritahu kita menggunakan kaedah perbelanjaan dan kaedah keluaran dalam menghitung pendapatan negara. Sebenarnya kita dah guna tiga kaedah dalam perhitungan pendapatan negara. Jadi kat sini saya akan membawa data yang sebenar. Data sebenarnya saya ambil daripada Statistics Handbook Malaysia 2019, Jabatan Perakat Malaysia. Anda sebenarnya boleh dapat data-data ini. Sila ke laman web Jabatan Perakat Malaysia dan daftar disitu untuk menjadi pengguna, dan seterusnya anda boleh muat turun laporan-laporan yang ada, data-data yang ada, dan boleh lihat data Malaysia dan boleh kumpul data yang terkini. Dan anda juga boleh download app DOSM di App Store ataupun di App Store untuk Google Store ataupun untuk iOS. Boleh download apps DOSM, DOSM, dan anda boleh tengok data dan boleh tahu tentang data pendapatan penduduk di kawasan anda. Itu agak menarik lah. Sekarang kita akan lihat ini data yang sebenarnya saya ambil. Ada sedikit mungkin data ini bukan data yang agak latest, bukan data yang akhir, sebab ada SIBOP dan E sini. Mungkin data ini mungkin pada peringkat awal lagi. Namun begitu kita boleh guna data ini sebagai satu latihan kita. Ini adalah KDNK. Saya ambil ini data KDNK. KDNK mengikut jenis aktiviti ekonomi pada harga mala. Saya ambil contoh harga mala. Sebenarnya ada harga semasa pun ada. Harga mala tahun asasnya 2015. Untuk tahun datanya tahun 2017 dan 2018. Jadi kita tengok jenis aktiviti ekonomi, pertanian, pelombongan dan kuari, pembuatan, pembinaan, perkhidmatan. Dan ada maklumat tentang duty import dan yang bawah sekali KDNK pada harga pembeli. Untuk tajuk macam ni ada beberapa perkara yang boleh kita tanya kan. Satu, kita nak hitung KDNK harga pasar, harga pasaran. Pada harga pembeli dan harga pasaran ini adalah benda yang sama. Harga pembeli dan harga pasaran adalah perkara yang sama. Jadi kalau nak memperoleh KDNK harga pasaran adalah kita menjumlahkan keseluruhan ini. Keseluruhan ini dan dicampur dengan duty import. Ini cukai tak langsung kan. Dicampur dengan duty import dan kita akan memperoleh KDNK pada harga pembeli untuk tahun 2017 dan untuk tahun sebelumnya. Kita ada campur duty import. Kalau kita tak campur duty import, kita akan dapat KDNK pada harga pada cost faktor kan. Pada cost faktor. Yang kedua, yang pertama. Yang kedua, kita boleh lihat sumbangan sektor. Jadi kita ada 3 sektor. Sektor pertama, sektor kedua, sektor ketiga kan. Yang mana sektor pertama? Sektor pertama mesti daripada sumber alam. Jadi yang ini adalah sektor pertama. Sebab pertanian daripada sumber alam, pelombongan, kuari daripada sumber alam. Manakala sektor yang menggunakan input daripada sumber alam, ada dua subsektor sini. Subsektor perbuatan dan subsektor pembinaan. Ini adalah sektor kedua. Perkhidmatan ada sini dijumlahkan keseluruhan. Sebenarnya ada sektor bagi perkhidmatan, utility dan sebagainya lah, ada banyak kan. Ini dijumlahkan keseluruhan. Ini merujuk pada sektor yang ketiga. Jadi sektor perkhidmatan ini dia tidak menghasilkan barang baru. Dia hanya menambahkan perkhidmatan yang diberikan sahaja. Itu formulanya. Manakala sektor yang kedua ni tak ada. Dia ada 2 sahajalah. Dia tak ada sektor yang ketiga. Biasanya cakap 2 sahaja. Manakala sektor pertama tu sebenarnya ada banyak lagi. Pertanian, pelombongan. Di bawah pertanian tu ada apa kita panggil tu
perikanan, okey, perladangan, ada banyak lagi lah pemecahan bawah tu. Jadi mungkin dia nak jumlahkan dalam kita panggil subsektor yang besar lah kan. Okey, okey, kalau kita lihat sumbangan, kita nak tahu sumbangan sektor. Jadi kita ambil sumbangan formulanya, tahu sumbangan sektor, formula sumbangan sektor. Okey, sektor. Jadi saya ambil contoh sektor 1 adalah kita panggil jawapannya adalah nilai keluaran sektor 1 itu dibahagi dengan keseluruhan nilai keluaran. Jadi kita ambil contohnya KDNK, harga pasar yang kita dah ukur tadi, didarab dengan 100. Jadi kita dapat peratusan. Jadi nilai kalau berdasarkan ini, nilai keluaran sektor 1 adalah pertanian campur dengan pelombongan dan kuari. Okey, dibahagi dengan KDNK, harga pasaran, darab dengan 100. Ya, kita akan dapat peratusan, iaitu merujuk kepada sumbangan. Berapa peratus sumbangan sektor pertama kepada ini? Berapa peratus sumbangan sektor kedua dan berapa peratus sumbangan sektor 3 berbanding keseluruhan KDNK. Okey, yang lagi satu perkara lain yang boleh kita lihat adalah tentang pertumbuhan ekonomi. Jadi kita ada maklumat ini, kan? Maklumat tentang KDNK. Okey, kita lihat nak ukur pertumbuhan G, saya gunakan simbol G. Untuk tahun 2017 kita boleh ukur, kita tak ada maklumat sebelum 2017. Okay, sebenarnya ada tapi maklumat yang diberikan tak lengkap. Ini 2018 sama dengan KDNK, harga pasar, harga pasaran 2018 tolak KDNK, harga pasaran 2017 dibahagi dengan KDNK, harga pasaran 2017 darab dengan 100. Okay, kita akan dapat kadar. Kadar. Jadi kita boleh ambil maklumat tersebut dan guna kalkulator lah. Berhati-hatilah sebab yang angka itu agak panjang. Okay, itu tentang macam mana nak hitung kadar pertumbuhan. Okay. Jadi kita boleh buat interpretasi. Kalau dia positif, maksudnya kegiatan ekonomi meningkat pada tahun 2018 berbanding pada tempoh sebelumnya, iaitu berbanding tahun 2017. Okey. Kita juga boleh ukur, itu ukuran pertumbuhan ekonomi. Kita boleh ukur juga prestasi sektor, iaitu dengan ukur dengan menggunakan formula yang sama, tetapi kita ukur growth 2018 untuk sektor 1 misalnya. Jadi kita akan ambil apa yang kita akan lihat adalah sumbangan sektor tersebut 2018 tolak sumbangan sektor tersebut pada maka saya okey, untuk kes ini sekejap ya. Kalau kita nak lihat kadar pertumbuhan sektor tersebut, iaitu satu ukuran prestasi, iaitu kita ambil nilai keluaran sektor 1 tolak nilai keluaran sektor 1 yang pada tahun sebelumnya dibahagi dengan nilai keluaran sektor 1. Jadi maksudnya kita melihat kadar pertumbuhan sektor itu sahaja. Okey, jadi formulanya hampir sama tapi ada sedikit ni sebab tak muat saya padam ini kan. Saya padam ini. Okey. 2018 tadi hampir sini 2000. Jadi sumbangan sektor itu nak ukur prestasi. Sekarang nak ukur prestasi untuk sektor 1. Jadi kita akan dapat keluaran sektor 1, sektor S1 2018 tolak keluaran sektor 1 2017 bahagi
keluaran Sektor 1 2017 darab dengan 100. Ini nak lihat prestasi. Okey, mungkin ada soalan tentang prestasi. Okey, ini prestasi. Tapi kalau dari segi sumbangan, guna yang formula yang ini. Ini sumbangan. Kita boleh lihat sumbangan berapa 17, 2018, adakah sumbangan yang makin meningkat atau berkurang. Itu dari segi perubahan dari segi sumbangan. Tapi dari segi prestasi sektor, kena lihat daripada kadar pertumbuhan sektor tersebut. Jadi menggunakan maklumat sektor masing-masing lah. Okey, ini adalah berdasarkan jenis aktiviti. Begitu juga dalam kes yang kedua, iaitu jenis KDNK. Sini KDNK mengikut jenis perbelanjaan. Mengikut jenis perbelanjaan. Okey. Ada sedikit berbeza dengan apa yang kita belajar dari segi pelaporan data. Nanti saya akan jelaskan. Okey, jenis perbelanjaan dari perbelanjaan pengguna akhir, penggunaan akhir kerajaan, perbelanjaan penggunaan akhir swasta, pembentukan modal tetap kasar, perubahan dalam perubahan inventory dan barangan berharga, ekspor barangan dan perkhidmatan, tolak import barangan dan perkhidmatan. Kita dapat pembelanjaan, ini adalah KDNK pada harga pembeli. Sama dengan jawapan nanti akhir nanti adalah KDNK pada harga pembeli. Konsep sama. Saya buat ini dapat menyeluruhkan. Ya. Saya buat ini. Okey. Alright. Kita belajar C campur I campur G campur X tolak M. Ini yang kita belajar kan. Di mana C sekarang? C kat sini. Perbelanjaan pengguna akhir swasta. Itu C. Mana I? I adalah dua ini. Okey, dua I. Pembentukan modal tetap kasar dan perubahan inventory dan barangan berharga. Itu I. G mana G? G okey, ada G. Ini G. Perbelanjaan penggunaan akhir kerajaan ini G. Okey, ada satu perkara yang patut saya jelaskan di sini. Nanti saya akan jelaskan. X dan ini adalah X. X ini adalah M. Okey. G yang ini hanya merujuk kepada perbelanjaan pengguna akhir kerajaan. Okey. Sahaja. Sedangkan G ada belanjawan dan satu lagi G di mana? Satu lagi G adalah dalam ini. Okey, satu lagi G. Sebahagian daripada ini ada G. Okey, yang kalau kita menggunakan laporan lain kita akan boleh nampak dengan jelas, iaitu sebab kerajaan juga berbelanja untuk pembangunan dan perbelanjaan kerajaan untuk pembangunan itu menyumbang dalam pembentukan modal tetap kasar juga. Bukan sekadar itu. Jadi kita ada satu G ini lebih pada perbelanjaan mengurus kan. Okey. Sebab dia melibatkan penggunaan akhir kerajaan. G sebahagian G dekat sini. Satu lagi G kat sini yang kita dah termasuk dalam I. Okay, termasuk dekat sini. Sebab kalau kita rujuk laporan lain, dia ada tulis ada dua bahagian. Iaitu pembentukan modal tetap kasar oleh kerajaan dan oleh swasta. Ini gabung kerajaan dan swasta sini. Jadi yang bahagian ini, okey. Saya padam dulu ya. Yang bahagian ini adalah I, iaitu yang disumbangkan oleh sektor swasta, firma, merujuk pada firma. Satu lagi adalah saya boleh namakan sebagai I ini adalah sektor swasta, private, dan satu lagi I yang disumbangkan oleh G. Okey. Membentuk keseluruhan pelaburan dalam ekonomi kan. Dan ini sebahagian G lagi adalah saya boleh okey, kalau saya gunakan satu lagi notasi yang agak menarik, iaitu saya gunakan ini adalah C government, okey, C government, dan ini adalah C private, itu isi rumah kan.
C private itu penggunaan swasta itu merujuk kepada penggunaan isi rumah kan. Dan ini adalah C yang ini. Okey. Yang ini terkandung dalam di sini. Yang ini terkandung dalam 2. Dalam 2. Dan sebenarnya X dan M bisa bacalah. Di sini X dan di bawah M. Okey, bila kita hitung keseluruhan ini, kita akan memperoleh KDNK pada harga pasaran. Okey, pada harga pasaran. Dan soalan-soalan seperti sumbangan sektor, biasanya di sini dia tak akan tanyalah sumbangan sektor sektor pertama, kedua, ketiga, sebab sektor yang dipaham kat sini yang merujuk pada iaitu isi rumah, isi rumah, firma, sumbangan isi rumah, sumbangan firma, sumbangan kerajaan dan sumbangan sektor luar. Dia akan tanya begini. Tapi soalan tentang firma dan kerajaan sukar untuk kita dapat. Sebab apa? Sebab maklumat ini sudah terangkum dalam I oleh swasta yang merujuk pada perbelanjaan firma dan I oleh kerajaan. Jadi soalan tentang ini tak boleh ditanyalah berdasarkan maklumat ini. Tetapi kita boleh tanya sumbangan daripada keseluruhan. Contohnya sumbangan isi rumah kepada pendapatan negara. Jadi kita ambil sumbangan isi rumah pada tahun 2018 adalah jumlah kita panggil jumlah C, C, iaitu apa tu? Merujuk kepada perbelanjaan pengguna akhir swasta. Saya bukan seperti CP kan, dibahagi dengan K, D, N, K harga pasar darab dengan 100. Begitu. Jadi kita ada 2 tahun kita boleh lihat kadar pertumbuhan prestasi sektor lah, kadar pertumbuhan sama dengan konsepnya seperti kat sini, prestasi. Atau kita boleh tanya soalan dari segi adakah sumbangan meningkat, sumbangan sektor ini meningkat atau berkurang, juga boleh ditanya. Lagi kita boleh tanya juga tentang kadar pertumbuhan ekonomi merujuk pada sini. Jadi soalan-soalan yang agak sama, cuma daripada perspektif perbelanjaan dia melihat kepada sektornya merujuk pada isi rumah, firma, kerajaan dan sektor luar. Okey, satu lagi persoalan yang agak menarik, bila dalam ekonomi kita, kalau kita tanya apakah sumbangan sektor swasta dalam ekonomi. Jadi sektor swasta itu bukan sekadar firma. Bila sebut perkataan sektor swasta, maka dia akan merujuk kepada firma dan isi rumah. Kalau itu adalah sektor swasta. Bila sebut sektor swasta itu saja. Sektor swasta dalam negeri, domestic private sector. Itu sektor swasta dalam negeri adalah isi rumah dan firma. Kalau disebut penggunaan akhir swasta, itu isi rumah sahaja. Okey? Itu isi rumah sahaja. Kalau dia tanya sektor luar, sumbangan sektor luar, itu ekspor bersih lah. Ekspor bersih macam biasa. Kita ukur ekspor bersih. Tapi untuk menjadi negara maju, sumbangan sektor swasta perlu tinggi dalam negara lah. Supaya kita tidak bergantung kepada sektor luar ataupun sektor luar untuk menjana ekonomi. Jadi sektor dalaman itu penting. Jadi bila sebut sektor dalaman, sektor swasta penggerak ekonomi, maka kita merujuk kepada isi rumah dan firma. Okey. Alright, pendekatan ketiga ini saya ambil daripada Statistics Handbook Malaysia. Ini adalah KDNK pada harga semasa. Berdasarkan saya tak jumpa data tentang harga pada harga malam, atau pada harga tahun asas ataupun pada harga tetap. Saya tak jumpa. Saya jumpa pada harga semasa, iaitu harga nominal lah. Jadi kat sini maklumat ni pun maklumat sekadar ini saja, maklumat yang ada. Papasan pekerja ini merujuk pada upah dan gaji tadi. Lebihan kendalian kasar ini merujukkan yang lain-lain lah, keseluruhan yang lain-lain. Selain daripada papasan pekerjaan, lebihan kendalian kasar ini, yang lain-lain lah. Kalau kita campur dua ini, kita akan boleh KDNK pada cost factor. Kita campur dua ini, kita dapat KDNK cost factor. Tapi bila kita campur cukai,
cukai ditolak dengan subsidi. Cukai ditolak dengan subsidi. Bila kita campur cukai tolak subsidi, kita akan dapat KDNK pada harga pembeli kan. KDNK pada harga pembeli untuk 3 tahun. Jadi kita boleh tanya tapi pendekatan ini datanya tak banyak mungkin dosen baru cerap data ini berdasarkan pendekatan pendapatan. Jadi tak banyaklah untuk kita tanya, tapi saya bawa maklumat ini untuk anda melihat kan. Jadi saya dedahkan maklumat-maklumat baru yang ada dalam Perhitungan Pendapatan Negara yang dilaksanakan oleh kerajaan. Yang agensi pelaksananya adalah, yang mengumpul data adalah Jabatan Pelakaan Malaysia. Okey, terima kasih. Jangan lupa like dan share. Jumpa lagi.